Baik, bertemu kembali bersama saya Farah Fakraj dalam Semasa 3. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Datin Manis Muka Muhammad Dara, 65 tahun, meninggal dunia tengah hari tadi di sebuah pusat perubatan di Kota Kinabalu, Sabah. Berita pemergian Ketua Wanita Parti Warisan Sabah Warisan Sempurna itu disahkan naib Presiden Warisan Datuk Jaujan Sambakong ketika dihubungi RTM. Menurut Datuk Jaujan, jenazah dijangka dikebumikan di Sempurna hari ini. Datin Manis Muka sebelum ini dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU di pusat perubatan berkenaan kerana masalah buah pinggang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan takziah kepada isteri dan keluarga Allahyarham Ketua Pengarang Sinar Harian Datuk Baharudin Husin yang telah kembali ke rahmatullah pagi tadi. Menerusi kenyataan Istana Negara, baginda menzahirkan rasa sedih dengan pemergian Allahyarham dan berharap agar seluruh keluarga Allahyarham sabar dan tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu ini. Yang di-Pertuan Agong amat menghargai khidmat bakti serta jasa Allahyarham kepada masyarakat dan menyifatkan Allahyarham sebagai satu kehilangan besar terutamanya dalam dunia kewartawanan negara. Selain itu, Al-Sultan Abdullah mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan para solihin. Dilahirkan di Kuantan, Allahyarham dilantik sebagai Ketua Pengarang Sinar Harian April tahun lalu. Selain amat dikenali khususnya dalam kalangan pengamal media sebagai individu yang mesra dan disenangi ramai. Warga emas aset penting kepada negara kerana kelebihan ilmu, pengalaman dan kepakaran yang dimiliki. Walaupun sudah berada di peringkat usia emas, ia bukanlah noktah untuk mereka terus menyumbang idea dan tenaga kepada generasi baru. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamal Lulai bertitah bersempena sambutan Hari Warga Emas yang bertemakan pandemik dan penuaan mendepani perubahan. Warga emas perlu diberi perlindungan sebaiknya kerana mereka golongan yang amat berisiko terhadap jangkitan COVID-19. Baginda bertitah ketika merasmikan sambutan Hari Warga Emas dan orang kurang upaya OKU peringkat negeri Perlis di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin PAU. Selain menghargai warga emas, sambutan turut meraikan OKU dengan harapan agar masyarakat mempunyai kesedaran dan keprihatinan terhadap golongan ini dan mengetahui hak-hak yang harus diberi kepada mereka. Berangkat sama, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Penduduk di Pantai Timur, ini peringatan untuk anda dan keluarga daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu. Orang ramai diingatkan supaya tidak melakukan aktiviti air di pantai sepanjang musim tengkujuh bagi mengelak kejadian lemas. Pengarah JBPM Terengganu, Penolong Pesuruhjaya Bomba Mat Hilman Abdul Rashid berkata, cuaca yang tidak menentu dan fenomena ombak besar boleh mendatangkan risiko bagi pengunjung yang melakukan aktiviti air ketika ini. Terengganu turut mengalami tempias ekoran kejadian ribut taufan yang melanda Filipina dan Vietnam yang menyebabkan laut bergelora dan ombak besar. Untuk makluman, pada tahun 2018 seramai 16 orang mati di musim tengkujuh ni, di monsun sekarang ni, dan monsun timur laut ni. Dan tahun 2019 seramai 12 orang telah pun meninggal dunia. Dan kita kalau boleh janganlah graf ini meningkat, kalau boleh kita turunkan graf ini, dan kalau boleh kosong, jangan ada kematian di negeri Terengganu ni khususnya lah. Beliau berkata sedemikian selepas meninjau keadaan laut di pantai Tanjung Gelam, Kuala Nerus. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Semasa 3. Saya Farha Fakrazi. Assalamualaikum dan salam hormat.